Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. ولهذا أيضا ثلاث صور: إضافة اسم الفاعل كهذا ضارب زيد الآن أو غدا، وإضافة اسم المفعول كهذا معمور الدار الآن أو غدا، وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه. وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا، وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. ولهذا صح وصف هديا ببالغ مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. وصح مجيء ثانية حالا مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى ثاني عطفه. Baik, sambungan daripada semalam. Al-idhafah tersebut semalam terbagi kepada dua: idhafah maknawiyah dan idhafah lafziyah. Dalam ni sebut idhafah maknawiyah, idhafah lafziyah. Setengah kitab disebut idhafah mahdhah, idhafah ghair mahdhah. Setengah kitab sebut idhafah hakikiyah, idhafah majaziyah. Baik, jadi dalam ni dia takbirkan dengan idhafah maknawiyah dan idhafah lafziyah. Kenapa dinamakan idhafah maknawiyah? Sebab dia bagi faedah makna. Dia bagi faedah amran maknawiyah, yani yufidu amra hadhil idhafah tufidu amran maknawiyan. Iaitu bagi dia memberi faedah sesuatu yang berbentuk makna, iaitu bagi faedah ta'rif dan juga bagi faedah takhsis. Jika diidhafatkan kepada ma'rifah bagi faedah ta'rif, jika diidhafatkan kepada nakirah bagi faedah takhsis. Adapun idhafah lafziyah, dia hanya yufidu amran lafziyan. Dia bagi faedah sesuatu perkara yang berbentuk lafaz, iaitu dia meringankan. Dia meringankan. Daripada kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ana dharibun, ataupun ana dharibun zaidan, jadi ana dharibu zaidin. Jadi dia takhfifkan. Dharibu zaidin lebih ringan daripada dharibun zaidan. Baik, jadi kita nak masuk yang kedua ni, iaitu idhafah lafziyah. Idhafah lafziyah. Jadi semalam dia sebut dia bahagikan idhafah kepada dua. Kita pun bagi kepada dua, cuma kita letak nama siap-siap semalam. Yang pertama tu idhafah mahdhah ataupun idhafah hakikiyah ataupun idhafah maknawiyah seperti mana ditakbirkan oleh musannif rahimahullah. Dan yang kedua idhafah ghair mahdhah ataupun idhafah majaziyah ataupun idhafah lafziyah seperti mana ditakbirkan oleh musannif. Cuma dalam ni dia sebut lain. Dia tak sebut macam tu. Dia sebut yang pertama alla yakunal mudhafu sifatan wal mudhafu ilaihi ma'mulan laha. Itu yang pertama. Idhafat yang pertama ni idhafat maknawiyah.
Maknanya mudhaf bukan sifat, mudhaf ilaih bukan ma'mul bagi sifat tersebut. Boleh faham? Itu yang pertama kita dah sebut semalam. Dan dia terbahagi kepada idhafat ni terbahagi kepada 3 bahagian: idhafat ala makna min, idhafat ala makna fi, idhafat ala makna lam. Boleh? Idhafat dengan makna min jika mudhaf merupakan satu juzuk daripada mudhaf ilaih. Itu idhafat tersebut dengan idhafat dengan makna min. Contohnya babu sajin, khatamu hadidin. Idhafat dengan makna fi sekiranya mudhaf ilaih merupakan zarah bagi mudhaf. Kalau mudhaf ilaih jadi zarah bagi mudhaf, maka idhafat tersebut idhafat dengan makna fi. Contoh qiyamu al-lail, siyamu Ramadan, ai qiyamun fil lail, siyamun fi Ramadan. Adapun kalau idhafat tu tak boleh kita datangkan dengan makna, tak boleh dengan makna fi, tidak boleh dengan makna min, maka idhafat tersebut idhafat dengan makna lam. Yadu zaidin ai yadun li zaidin, babu zaidin ai babun li zaidin. Mana boleh babun min zaid, pintu daripada zaid. Ni babun li zaid, bagi kepunyaan Zaid. Baik. Kemudian masuk yang kedua, al-qismu tsani minal idhafah an yakuna al-mudhaf sifatan wal mudhafu ilaih ma'mulan litilka sifah. Kalau sebelum ni idhafat, sebelum ni idhafat ma'nawiyah, dia punya Abu Hasan Sayyidina Muhammad dia cakap mudhaf bukan sifat, mudhaf ilaih bukan ma'mul bagi sifat tersebut. Yang kedua, mudhaf sifat, mudhaf ilaih ma'mul bagi sifat tersebut. Jadi idhafatu sifah li ma'muliha. Dia sebut semalam kan, cara ringkas. Jadi ada 3 lah. Ada 3, sama ada idhafatu ismil fa'il li ma'mulihi, sama ada kita idhafatkan isim fa'il kepada ma'mulnya, ataupun idhafat isim maf'ul kepada ma'mulnya, ataupun idhafat sifah musyabbahah bagi ma'mulnya. Contohnya daribu zaidin. Daribun isim wasaf, isim fa'il, diidhafatkan kepada zaid yang jadi ma'mul bagi darib. Madrubu zaidin, madrubu zaidin, isim wasaf, isim maf'ul, diidhafatkan kepada ma'mul dia zaid. Hasanu al-wajhi pun sama juga, sifat musyabbahah diidhafatkan kepada ma'mul dia. Ini contoh isim fa'il diidhafatkan kepada ma'mul dia, isim maf'ul diidhafatkan kepada ma'mul dia, sifat musyabbahah diidhafatkan kepada ma'mul dia. 3. Dan idhafat sebegini, idhafat lafzi, orang kata idhafat lafziyah ni tidak bagi faedah seperti mana idhafah ma'nawiyah. Dia hanya meringankan lafaz, meringankan sebutan. Dia meringankan sebutan. Badal, ganti daripada dia cakap ana qatilun zaidan, dia kata ana qatilu zaid. Faham? Daripada ana qatilun zaidan jadi ana qatilu zaidin. Maknanya samalah, ana qatilu zaidin maknanya ana qatilun zaidan. Ni aku akan bunuh Zaid. Jadi sebutan ana qatilu zaidin lebih ringan daripada ana qatilun zaidan. Al-qismu tsani an yakuna al-mudhafu sifatan wal mudhafu ilaih ma'mulan litilka as-sifah. Maknanya sifah tersebut, isim wasaf tu dia jadi amil. Amil bagi mudhafun ilaih tu. Tu maksud wa mudhaf ilaih ma'mulan bagi litilka as-sifah.
Walihadza aidan thalathu suwarin. Dan bagi kisim yang kedua ni juga ada tiga rupa gambaran dia. Itulah kita sebut tadi, idhafah isim fa'il kepada ma'mul dia, idhafah isim maf'ul kepada ma'mulnya, dan idhafah istifham musyabah kepada ma'mulnya. Yang pertama idhafatu ismil fa'il, ka hadza daribu zaidin al-ana au ghadan. Al-ana au ghadan. Sebab Abu Sayyidina Muhammad, ana daribun Zaidan. Dia syarat dia ana daribun Zaidan, dia nak beramal mestilah syarat dia. Boleh tak Jimmy? Syarat dia sekarang ataupun makna dia sekarang ataupun istiqbal. Hal ataupun istiqbal. Ana daribun Zaidan. Kalau tak boleh nak kata ana daribun Zaidan ams, tak boleh. Faham? Dia syarat dia hal, makna dia hal ataupun akan datang. Ana daribun Zaidan. Jadi dia nak ringankan lafaz, maka dihazafkan tanwin lah, hazafkan tanwin, maka diidhafatkan darib kepada Zaid, jadi ana daribu Zaidin. Maksud dia sama dengan maksud di atas. Faham? Maksud dia sama dengan maksud di atas. Dia kait kat sini ana daribu ka daribu Zaidin al-ana aw ghadan. Supaya makna dia jadi makna ana daribu Zaidan. Supaya makna ana daribu, tengok ni ya. Supaya makna ana daribu Zaidi ni sama dengan makna ana daribun Zaidan. Faham? Ana daribu Zaidin dengan ana daribun Zaidan. Kalau ana daribun Zaidan, maksudnya apa? Sekarang ataupun istiqbal, akan datang. Syarat dia macam tu. Nak cakap ana daribun Zaidan, syarat dia sekarang ataupun akan datang. Tapi kalau ana daribu Zaidin, dia ada ihtimal lagi. Ihtimal madhi, ihtimal sekarang, ihtimal akan datang. Faham? Dia boleh jadi macam tu. Kalau macam ni, ana daribu Zaidin. Jadi dalam tu dia kaitkan al-an au ghadan. Supaya makna dia jadi ana daribun Zaidan. Faham? Sebab dia kalau macam ni saja, dia ada ihtimal lagi. Ana daribu Zaidin boleh jadi madhi, boleh jadi sekarang, boleh jadi akan datang, boleh jadi makna dia dulu, sekarang dan akan datang. Allah alimul ghaibi wa syahadah. Akan datang Allah tahu. Tak, dulu pun Allah tahu, sekarang pun Allah tahu, akan datang pun Allah Taala tahu. Faham tak? Maknanya semua. Disebut situ al-ana au ghadan. Yang kedua wa idhafatu ismil maf'ul ka hadza ma'murud dar. Al-ana au ghadan. Contoh idhafah isim maf'ul kepada ma'mul dia. Wa idhafatu sifatil musyabbah bismil fa'il ka hadza rajulun hasanul wajhi. Wa tusamma hadhihi al-idhafah ni idhafatan lafziyatan. Sebab apa? Li'annaha tufidu amran lafziyan. Apa dia amran lafziyan? Wa huwa at-takhfif. Al-amrul lafzi itu at-takhfif. Kerana dia bagi faedah sesuatu yang bersifat ataupun berbentuk lafaz. Apa dia sesuatu yang berbentuk lafaz tu? At-takhfif. Dia meringankan. Ala tara, tidakkah kamu lihat anna kaulaka, kata kamu daribu Zaidin tu akhaf, lebih ringan min kaulika, daripada kata kamu daribun Zaidan.
wa kadzal baqi. Begitu juga yang lain-lain. Wala tufidu ta'rifan wala takhsisa, dan dia tidak bagi faedah idhafah ni tak bagi faedah ta'rif dan juga tidak bagi faedah takhsis. Walihadza, dan kerana inilah kaunuha la tufidu ta'rifan wala takhsisa ni sahha wasfu hadiyan bibaligha alal hikayah. Sah kita sifatkan hadiyan dalam ayat tu disebut kat bawah tu, hadiyan kita sifatkan dia dengan balighal Ka'bah. Sedangkan baligha diidhafat kepada makrifah. Walihadza sahha wasfu hadiyan bi baligha ma'a idhafatihi, serta idhafatnya baligh tu ila al-ma'rifah. Fi qaulihi, pada firman Allah Taala, hadiyan balighal Ka'bah. Ka'bah tu balighal Ka'bah jadi sifat bagi hadiyan, sedangkan hadiyan nakirah. Jadi sifat pun mestilah nakirah. Tapi baligha diidhafat kepada makrifah. Jadi di sini idhafat lafziyah tak bagi faedah ma'rifah. Wa sahha maji'a tsaniyah, dan sah juga datangnya tsaniyah tu hal. Datang tsaniyah tu sebagai hal ma'a idhafatihi ilal ma'rifah, serta diidhafatkan, sedangkan diidhafatkannya tsaniyah tu kepada isim ma'rifah. Sedangkan syarat hal mestilah isim nakirah. Wala yakunu ay wala yakunul hal dalam ajrumiyah, wala yakunul hal illa nakiratan. Kan? Maknanya hal tu mesti nakirah kalau makrifah ditakwilkan kepada nakirah. Jaa tulab al awwala fal awwala. Ai ja'u maknanya jaa tulab murattabin. Kan? Jadi di bahasa Nasamat ditakwilkan jaa zaidun wahdahu, ai jaa zaidun munfaridan. Kita akan kita akan takwilkan arsalaha al-iraka, ai arsalaha muta'arrikatan. Semua tu ditakwilkan. Jadi sini tsaniyah jadi hal, sedangkan dia diidhafatkan kepada isim makrifah. Itfihi itu kan diidhafatkan kepada domir kan salah satu daripada al-ma'arif. Okey. Jadi bila mudhaf diidhafatkan kepada isim makrifah, maka dia jadi makrifah. Kan? Kenapa boleh pula kat sini hal daripada makrifah? Sini kita kata idhafat lafziyah, tak bagi faedah makrifah. Wa sahha maji, dan kerana itu jugalah walihadza sahha maji usaniyah halan ma'idhafati ilal ma'rifah fi qouli ta'ala tsaniyah itfihi. Baik, habis. Kemudian dia kata wala tujami'u al-idhafatu tanwinan. Ini ahkamu al-idhafah. Ahkamul idhafah. Wala tujami'ul idhafatu tanwinan wala nunan taliyatan lil i'rabi mutlaqa wala al fi nahwi ad-dariba zaidin illa fi nahwi ad-dariba zaidin wad-daribu zaidin wad-daribur rajuli wad-daribu ra'sil jani war-rajulu ad-daribu ghulamihi. Ini ahkamu al-munada. Jadi yang pertama sekali al-idhafah bukan munada. Nak kata apa pergi kat munada. Ahkamul idhafah. Wala tujami'u al-idhafah tanwinan. Yang pertama, la tajtami'u al-idhafah ma'at tanwin. Yang tahu hukum ahkam idhafah. Idhafah dia tidak boleh berkumpul, tidak boleh berhimpun sekali dengan tanwin.
rajulun. Baitun. Tambah Zaid. Baitun, Zaidun. Baitun. Nak tengok dekat Baitun. Kan? Tapi bila kita nak idafatkan bait kepada Zaid, maka kita akan cakap apa? Baitu Zaidin. Idafat dah hilang. Idafat hilang pula dah. Tanwin hilang. Jadi baitu Zaidin. Kita buang apa? Kita buang tanwin. Tanwin apa? Nunun sakinatun. Nunun sakinah. Nun sakinah. Tapi ada pada lafaz, tidak ada pada tulis. Yang tarhaku akhiral ismi lafzan wa tufariquhu khattan. Taib. Jadi sekarang ni kita dah buang tanwin. Sebab tu kita kata idhafat tidak boleh berhimpun bersama dengan tanwin. Bila kita buat proses idhafah, kita dom musmin lismin akhar, kita kampuhkan, gabungkan satu isim dengan isim yang lain, waktu tu tanwin hilang. Faham? Tak ada tanwin. Yang kedua, la tajtami'u al-idafatu ma'a nunu al-musanna wa nuni al-jam'. Idhafat dia tidak boleh juga bersama ataupun berhimpun sekali dengan nun musanna, nun tasniyah dan juga nun jamak. Di sini dia takbirkan dengan nun yang taliyah lil i'rab. Nun taliyah lil i'rab. Tengok dalam matan dia kata apa? Wala tujami'ul idhafatu tanwinan. Tu yang pertama. Wala nunan taliyatan lil i'rabi mutlaqan. Ni. La tajtami'u al idhafatu ma'a nun musanna ataupun nun tasniyah wa nun al jama'. Maksud nun taliyah lil i'rab tu nun tasniyah dengan nun jama'. Mudarrisun. Seorang kan? Dua orang? Mudarrisani. Ramai? Mudarrisuna. Mana alamat i'rab? Kalau jaa al-mudarrisani marfu', dia jadi fa'il. Lepas tu alamat rafu' dia apa? Alif. Jaa al-mudarrisuna. Rafu'. Alamat rafu' dia apa? Waw. Selepas alif, selepas waw apa? Nun. Lepas tu dia kata la tajtami'u, dalam kitab tu ma'an nun la tajtami'u apa? Sebut la tajtami'u, la tujami'u nunan taliyatan lil i'rab. Nun yang datang selepas i'rab, yang datang selepas alamat i'rab. Alif alamat i'rab tak? Alamat i'rab. Waw alamat i'rab. Selepas dia nun. Dia tak dapat sekali dengan nun ni. Nun yang datang selepas alamat i'rab. Itu maksud dia. Cuma dia takbirkan dengan takbir tu. La tujami'u nunan taliyatan, nun yang datang selepas alamat
alamat i'rab. Maksud dia nun tasniah, nun jamak. Sebab nun ni datang selepas alamat i'rab. Nun jamak pun, nun kat jamak ni pun, jamak mudzakkar salim datang selepas alamat i'rab. Nanti ada nun yang datang sebelum alamat i'rab. Faham? Ada nun yang datang sebelum alamat i'rab. Contoh lagi sebut masakinu. Masakin ataupun syayatin. Syayatinu al-insi. Ketika kita idhafatkan, hilang tak nun ni? Tak hilang. Tapi yang ni ketika idhafatkan, nun ni hilang tak? Contohnya mudarrisa kita nak idhafatkan kepada madrasah. Apa kita akan cakap? Jaa mudarrisa al-madrasah. Kita akan buang nun. Jadi mudarrisa al-madrasah. Tapi bila kita sambung jaa mudarrisa al-madrasah. Kita nak idhafatkan kepada madrasah. Mudarrisun kita nak idhafatkan kepada madrasah. Kita akan kata jaa mudarrisu al-madrasah. Nun ni kita akan buang. Sebab idhafat takkan sekali dapat berhimpun dengan nun tasniah dengan nun jamak. Dia faham? Tapi nun ni dibuang tak ketika idhafat? Tak dibuang. Masakin al-madrasah contoh. Nun ni buang tak? Tak buang. Nun ni buang tak? Tak buang juga. Sebab nun ni dia bukan datang selepas alamat i'rab, tapi alamat i'rab datang selepas dia. Ala qaul atas pandangan yang mengatakan alamat i'rab iaitu harakah tu dia datang selepas akhir. Selepas akhir kalimah. Seolah-olah kita sebut syayatin nu. Dia duduk di belakang. Alamat i'rab tu duduk di belakang. Jadi alamat i'rab tu datang selepas ke sebelum? Selepas. Selepas nun. Yang ni nun datang selepas alamat i'rab. Yang ni alamat i'rab datang selepas nun. Yang kena buang yang ni. Yang mana nun datang selepas alamat i'rab, iaitu pada tasniah dan jamak. Nun tasniah dan jamak. Kemudian yang ketiga, contoh dia boleh tulis jaa mudarrisa al-madrasah. Jaa mudarrisu al-madrasah. Yang ketiga, la tajtami'u al-idhafatu ma'a la tajtami'u idhafatu al-ma'nawiyah ma'a al. La tajtami'u al-idhafatu al-ma'nawiyah. Di sini kita kaitkan ma'nawiyah. Kenapa? Sebab nanti kita akan sebutkan, kita akan tengok bahwasanya idhafah lafziyah boleh. Ada sekali tak boleh berhimpun dengan alif lam. Boleh berhimpun dengan alif lam. La tajtami'u al-idhafatu al-ma'nawiyah ma'a al. Contohnya tadilah baitu, yang ni tak ada alif lam.
Contoh, Ja'a al-ghulamu. Ja'a al-ghulam. Al-ghulam ada alif lam. Baik, bila kita nak idhafatkan ghulam kepada isim yang lain, dan idhafat tu idhafat maknawiyah, sama ada dengan makna lam ataupun dengan makna min ataupun dengan makna fi. Bila kita nak idhafatkan ghulam kepada satu kalimah yang lain, waktu tu alif lam ni akan dibuang. Contohnya kita nak idhafatkan kepada lafaz Zaid. Jadi kita akan sebut Ja'a ghulamu Zaidin. Jadi alif lam dia tidak akan berhimpun dengan idhafah. Boleh faham? Dia tidak akan berhimpun dengan al-idhafah. Tiga, dia sebut tiga. Wala tujami'ul idhafatu tanwinan wala nunan taliyatan lil i'rabi mutlaqan wala al illa. Sini boleh. Ini illa, kecuali pada lima rupa masalah ni boleh berhimpun idhafah dengan alif lam. Tapi idhafah ni idhafah lafziyah. Okey. Apa kita baca dulu. Sampai situ kita akan tulis. Qala al-musannif rahimahullah, kita baca sekali lagi matan. Wala tujami'ul idhafatu tanwinan. Yang pertama, wala tujami'u al-idhafah, dia tidak dapat berhimpun dengan tanwin. Wala nunan taliyatan lil i'rabi mutlaqan. Maksud nun taliyah lil i'rab tu nun tasniyah dengan nun jamak. Dan dia tidak dapat berhimpun juga dengan nun tasniyah dengan nun jamak. Wala al, dan juga dia tak dapat himpun idhafat dengan al, illa kecuali pada umpama ad-dariba zaidin al-wadaribu zaidin wadaribu ar-rajuli wadaribu ra'sil jani warrajulu ad-daribu ghulamihi. Ada lima rupa masalah ni boleh. Qala syarih rahimahullah, i'lam anna al-idhafata la tajtami'u ma'at tanwin. Dia kata ketahuilah bahasanya idhafat dia tak dapat berhimpun bersama dengan tanwin. Wala ma'an nun at-taliyah lil i'rab. Kita kata apa? An-nun at-taliyah lil i'rab maksudnya nun nun tasniyah dengan nun jamak. Wala ma'al alifi wal lam, dan dia tak dapat berhimpun dengan alif lam. Taqulu ja'ani ghulamun ya hadza. Ja'ani ghulamun ya hadza fatunawwin. Sini kamu tanwinkan ja'a ghulamun. Tapi wa idza adhafta, bila kamu nak idhafatkan ghulam, taqulu ja'ani ghulamu zaidin fatahdhifun nun, maka kamu hazahkan nun. Kita bagi contoh tadi, baitun, asalnya baitun, nak idhafatkan kepada zaid, baitu zaidin. Wa dzalika li'annahu li'anna tanwin. Wa dzalika hazfun nun tu li'annahu li'anna tanwin yadullu ala kamalil ismi wal idhafatu tadullu ala nuqsanil ismi wala yakunu syai'u kamilan naqisan. Ini dia kata illah dia lah, maksudnya illah kenapa kena dihazahkan tanwin, sebab bila ada tanwin menunjukkan satu isim tu sempurna dah. Faham? Bila tersebut ja'a rajulun, kita faham kan, telah datang seorang lelaki, jadi sempurna. Tapi bila kita sebut ja'a rajulu, seolah-olah hantar tunggu sesuatu, dia tak sempurna lagi, masih ada kurang. Seolah kita menunggu hantar menghabiskan sesuatu kalam. Faham tak? Maksud dia naqis dengan kamil. Jadi tanwin dia menunjukkan atas kesempurnaan isim tu. Tapi idhafah dia menunjukkan atas kurang. Kalau kita ingat ja'a rajulu, lelaki, ataupun ja'a talib apa? Kita nak cakap talibu hadhil madrasah, tapi kita kata ja'a talibu, ada kurang kan? Tak cukup lagi. Tapi kalau kita ja'a talib, ja'a talibun, jadi kita tahu dah sempurna dah. Isim ni dah sempurna, kita dah faham dah. Tapi bila kita ja'a talibu, kita tak datangkan mudhaf ilaih, di situ ada naqis, dia tak menunjukkan atas kesempurnaan isim tersebut. Jadi tak boleh nak himpun
tanwin dengan idhafah. Sebab tanwin menunjukkan atas kesempurnaan isim dan idhafah menunjukkan atas kurangnya isim. Jadi tak boleh sesuatu tu sempurna dan juga kurang. Itu illah dia. Apa ni kata Syekh Ibn Hisham. Wa taqulu ja'ani muslimani wa muslimuna. Itu kalau tak diidhafatkan. Fa idza adafta qulta muslimaka wa muslimuka. Tanwin dibuang. Tanwin dibuang. Bukan tanwin, nun. Nun sebab nun tu pula kan dia ganti tanwin. Iwadun anit tanwin. Yang kita nak i'rab muslimah ni jadi apa? Fa'il ja'a. Kan? Jadi fa'il ja'a marfu' wa alamatu raf'ihi alifu. Alamat dia alif. Wan nunu iwadun anit tanwin. Jadi ketika idhafat jadi buang. Jadi dia tak dapat wasal sama idhafat tak boleh bersama dengan tanwin, tak boleh bersama dengan nun tasniah dan dengan nun jamak. Fatahdhifun nun, maka kamu hazahkan nun. Qala Allah Taala wal muqimis shalah, wal muqimi as-shalah. Itu pun sama orang tu. Ada alif lam lepas tu as-shalah. Faham? Wal muqimi as-shalah, nanti kita akan tengok kat depan. Wal muqimis shalah. Tapi syahid kita kat sini kat buang nun tu. Nak idhafat al-muqimi, al-muqimin kepada as-shalah. Boleh faham? Nak idhafatkan al-muqimin kepada as-shalah. Itu kenapa boleh idhafatkan ada alif lam kat al-muqimin as-shalah. Ini macam kita sebutlah idhafat lafziyah. Innakum lazaiqul azabi. Zaiqu asalnya zaiquna. Jadi idhafat kepada al-azab jadi lazaiqul azab. Buang nun. Inna mursilun naqati. Boleh juga kita nak cakap saya ambilkan daripada Quran inna mursiluna an-naqata. Faham? Tapi nak apa ni kita nak takhfifkan, kita buang, kita nak idhafatkan, kita buang nun. Wal aslu al muqimin wal ladza'iqun wa mursalun. Tu asal dia. Wal illah fi hadfin nun hiya al illah fi hadfi tanwin. Dan illah pada hazaf nun sama dengan illah pada hazaf tanwin tadi. Faham? Likaunihima ay likaunin nun qa'imatan maqamat tanwin. Kerana nun tu kan dia ambil tempat tanwin, yakni dia ganti daripada tanwin yang ada pada isim mufrad. Seperti mana maklumlah apa ni di sisi antum. Baik. Wa inna ma qayyatun nuna bi kauniha taliyatan lil i'rab ihtirazan min nunai al mufradi wa jam'i taksir. Dan hanya saja aku kaitkan nun dengan keadaan dia tu mengiringi yang datang selepas i'rab, selepas alamat i'rab, ihtirazan. Aku kaitkan tu kerana nak jaga daripada nun, nak jaga ataupun nak keluarkan daripada nak jaga daripada nun, dua nun, iaitu nun pada isim mufrad dan nun pada jamak taksir. Aku nak jaga daripada nun ni lah. Aku tak mau bagi dia bawa tak mau masuk sekali. Sebab ni tak termasuk. Yang dimasukkan nun tadi tu, yang dibuang tu nun pada isim tasniah dengan nun pada jamak muzakkar salim. Adapun nun pada isim mufrad dan nun pada jamak taksir, yang ni tak dibuang ketika idhafah. Wadzalika apa ni wadzalika al-madhkur min nunai al-mufrad wa jam'i taksir tu, ataupun misalu zalika al-madhkur, dan contoh, sebab nak bagi contoh misal yang tersebut daripada dua nun tadi tu, nun isim mufrad dengan nun jamak taksir tu, kanunai hin wa syayatin, seperti dua nun pada lafaz hin dan juga pada lafaz syayatin.
Boleh ha? Hin juga pada syayatin. Fa innahuma, maka sesungguhnya kedua-duanya nun pada hin dan syayatin ini matluwani bil i'rab la taliyani lahu. Matluwani bil i'rab. Maksud matluwani bil i'rab, alamat i'rab datang selepas dia. Alamat i'rab datang selepas dia. Itu maksud matluwani bil i'rab. Bukan la taliyani lahu. Bukannya dia datang selepas i'rab. Faham anda sebut tadi kan? Masalah Sayyidina Muhammad muslimani, muslimuna, nun datang selepas alamat i'rab. Adapun yang contoh hin ataupun syayatin, nun dia datang yani nun ni selepas dia alamat i'rab. Faham? Selepas dia alamat i'rab. Hin selepas dia alamat i'rab. Selepas nun ni alamat i'rab. Yang ni selepas alamat i'rab nun. Nampak beza tak? Ni pening. Ha? Syayatinu. Ha. Sini muslimun dia kata nun yang yatlu al-i'rab. Nun dalam tersebut nun yang taliyah al-i'rab. Maksudnya nun yang datang selepas alamat i'rab. Nun yang datang selepas alamat i'rab kat mana? Musanna dengan jamak. Sebab nun ni dia datang selepas alif. Nun jamak datang selepas waw. Waw ni alamat i'rab. Alif ni alamat i'rab. Jadi nun yang pada jamak dan juga pada tasniah ni lah yang dibuang ketika idhafah. Ini maksud nun taliyah lil i'rab. Sebab kalau kita i'rab kan, kita kata jaa al muslimani. Apa alamat i'rab dia? Dia rafa' kan? Rafa'. Alamat i'rab dia? Alamat rafa' dia? Alif. Muslimuna, jaa al muslimuna. Muslimuna fa'il marfu'. Alamat rafa' dia? Waw. Sama lah kalau alamat rafa' dia ya sekalipun. Sama juga. Nun tu datang selepas alamat i'rab. Jadi nun ni bila diidhafatkan, nun ni dibuang. Adapun nun pada isim mufrad atau nun pada jamak taksir, nun dia tidak dibuang. Sebab apa? Nun dia datang sebelum alamat i'rab. Alamat i'rab ni datang selepas. Alamat i'rab tu datang selepas. Faham tak? Ha? Tulis dia duduk atas kan. Tapi kata ulama dia sebenarnya selepas. Dia ada qaul, ada kata muqarin, ada kata dia ba'dahu. Cuma tulis dia duduk atas lah, syayatin al-ins. Faham tak? Jadi dia tak sama tulis dengan sebut. Bila kita sebut, seolah-olah kita sebut syayatin nu, dia duduk belakang. Tapi dia datang selepas bila fasil, tanpa ada fasil. Faham tak? Ini dia payah sikit. Jadi dia, apa ni? Jadi bila kita sebut syayat, mudah kita sebut macam ni lah, syayatin, seolah-olah kita dah sebut dah, lepas tu baru kita datangkan nu. Jadi alamat i'rab tu datang selepas daripada nun. Faham tak? Sama juga hin, nu. Alamat i'rab datang selepas nun. Jadi alamat i'rab datang selepas nun. Yang ni alamat i'rab sebelum nun. Boleh faham tak? Wadzalika kanunai hin wa syayatin fa innahuma matluwani bil i'rab. Maksud matluwani bil i'rab, dia datang selepas dia datang sebelum alamat i'rab.
Ataupun dengan bahasa yang lain, alamat i'rab datang selepas dia. Boleh faham? La taliyani lahu. Bukanlah nun ni datang selepas alamat i'rab. Taqulu hinun ya fata. Wa haula'i, tadi dia bagi hinun ya fata, wa haula'i syayatinu ya fata. Fatajidu i'rabahuma bi dhammatin waqi'atin ba'da nun. Kalau kita baca pening kan? Sebab tulis tak sama dengan cakap. Sebab tulis dia akan duduk kat atas. Maka kamu dapati i'rab kedua-duanya dengan dhammah yang waqi'ah ba'da nun. Fa idza adafta, bila kamu idafatkan hin dengan syayatin, qulta atika hina tulu'i syamsi. Sekarang ni dia nak bagi tahu kat sini nun tu tak dibuang. Nun tidak dibuang. Wa haula'i syayatinul insi. Nun tak dihazafkan. Bi isbatin nuni fihima. Sebab apa? Li'anna nun matluwatun bil i'rab. Dia datang dulu sebelum i'rab. Dia dulu barulah datang i'rab. La taliyatun lahu. Dia bukannya datang selepas alamat i'rab. Lepas tu dalam syarah khatib dia kata wa hadza ahadu qaulaini fil mas'alah. Maknanya dia kata dia sebut di sini binaan ala annal i'raba waqi'un ba'da akhiril kalimah. Dia kata i'rab tu berlaku selepas akhir kalimah. Tapi bila kita tulis kita letak atas dia kan. Min ghairi fasilin fatakunul harakah fihi ma, harakah tu alamat i'rab tu ba'da nun, selepas nun. Wa hadza ahadul qaulaini fil mas'alah. Ini satu daripada dua qaul pada masalah ni. Wal qaulu tsani annal i'raba muqarinun li akhiril mu'rab. Qaul yang kedua mengatakan i'rab tu dia muqarin, dia berserta bagi akhir isim mu'rab tersebut, la ba'dahu. Jadi illah di sini dibina di atas qaul yang mengatakan, disebut macam nilah, yang mengatakan apa ni, i'rab tu selepas kalimah. I'rab tu selepas kalimah. Cuma kat tulisan tu tak nampak lah. Kat tulisan tak nampak. Sebab tulisan kita akan tulis di dhammah tu dekat atas, fathah tu dekat atas nun, ataupun kasrah bawah nun. Tak, bila kita sebut hin nu, hin tersebut dah kan, nu, syayatin nu, duduk belakang kan, tak? Kalau kita tak sebut nun jadi syayati je lah. Tapi kalau sebut syayatin, lepas tu belakang dia dhammah. Allahu a'lam. Ni payah sikit. Kalau ada yang boleh terangkan jelas lagi, silalah ambil. Baik. Habis. Wa ammal alif wal lam fa innaka takun, bagi contoh alif lam pula. Wa ammal alif wal lam fatakulu ja'al ghulam. Contoh yang sama tadi anda sebut ja'al ghulam, fa iza adafta, bila kamu idafatkan qulta ja'a ghulamu zaidin, hazahkan alif lam pada ghulam. Wa dzalika lianna al alif wal lam lit ta'rif. Apa ni, hazaf alif lam pada ghulam tu sebab apa? Kerana alif lam tu ditarif, wal idafata ditarif juga. Alif lam ditarif, idafah ditarif. Sebab ni idafah maknawiyah. Falau qulta al ghulamu zaidin jama'ta ala ismi ta'rifaini. Tapi bila kamu Abu Salah Said Ahmad, kamu kata al ghulamu zaidin, ada alif lam, lepas tu zaid yang dia tu ditarif, lepas tu idafah juga ditarif, maka kamu telah himpunkan dua ta'rifain pada satu isim. Dan yang demikian tu jam'u at-ta'rifain fil ismi tu la yajuz, tidak harus. Wa yustasna min mas'alatil alif wal lam an yakuna al mudhaf sifatan wal mudhaf ilaih ma'mulan li tilka sifah. Ini apa dia? Idafah apa? Lafziyah, kan? Apa ni, mudhaf dia sifah, mudhaf ilaih ma'mul bagi tilka sifah.
Jadi diistisnakan daripada masalah alif lam ni kaunul mudhaf sifah wal mudhaf ilaih ma'mulan li tilka sifah. Wa yustasna min mas'alatil alif wal lam an yakuna al mudhaf sifatan wal mudhafu ilaih ma'mulan li tilka sifah. Ini diistisnakan daripada masalah alif lam ni. Kalau mudhaf dia sifat dan mudhaf ilaih dia ma'mul bagi sifat tersebut, ataupun dengan kata lain idhafat lafziyah. Ini diistisnakan. Wa fil mas'alati wahidatun min khamsati umurin tuzkar. Fahina idzin yajuzu an yujma'a bainal alif wal lam wal idhafah. Wa fil mas'alah ni, yani kaunul mudhaf sifah wal mudhaf ilaih ma'mulun laha ni. Pada masalah ni, yani kalau pada masalah mudhaf tu sifat, mudhaf ilaih tu ma'mul bagi sifat tersebut, wahidatun min khamsati umurin tuzkar. Satu daripada 5 perkara yang disebut. Satu daripada 5 perkara yang disebut. Maknanya 5 ni, apa ni masalah ni, kaunul mudhaf sifah mudhaf ilaih ma'mulan lahuma ni, dia merupakan salah satu daripada 5 perkara yang disebut. 5 perkara yang disebut ni masalah ni lah, masalah mudhaf ilaih, mudhaf sifah, mudhaf ilaih ma'mulan bagi sifat tersebut. Kita akan tengok 5 rupa ni. Fahina idzin, hina id kana al mudhaf sifah wal mudhaf ilaih ma'mulan li tilka sifah tu yajuzu an yujma'a bainal alif wal lam wal idhafah. Pada ketika tu harus untuk himpunkan alif dan lam dan juga idhafah. Yang pertama, an yakunal mudhaf musannan, nahu ad-dhariba zaidin. Itu yang pertama, ad-dhariba zaidin. Yang pertama, mudhaf sifat tu sin tasniyah, ad-dhariba zaidin. Yang kedua, jamak, mudhaf jamak, ad-dharibu zaidin. Yang ketiga, an yakunal mudhafu ilaihi, an yakunal mudhafu ilaihi bil alif wal lam. Mudhaf ilaih ada alif lam. Ini mudhaf ada alif lam, mudhaf ilaih pun ada alif lam. Ad-dharibu ar-rajuli, ad-dharibu ar-rajuli. Yang keempat, an yakunal mudhafu ilaihi mudhafan ila ma fihi al-alif wal lam, nahu ad-dharibu ra'sir rajul. Yang keempat, mudhaf dia tak diidhafatkan kepada isim yang ada alif lam, tapi dia idhafat kepada isim, yang isim tu diidhafatkan kepada isim yang ada alif lam. Ni faham? Ad-dharibu ra'si ar-rajuli. Yang nombor 3, mudhaf ilaih dia kata ada alif lam. Jadi mudhaf ada alif lam, mudhaf ilaih pun ada alif lam. Yang keempat, mudhaf diidhafatkan kepada mudhaf ilaih, tapi mudhaf ilaih itu tak ada alif lam. Tapi mudhaf ilaih ni dalam masa yang sama dia jadi mudhaf, dan dia diidhafatkan kepada satu isim yang ada alif lam. Dia faham? Ad-dharibu ra'si ar-rajuli. Okay. Yang keempat, yang kelima, fuan, an yakunal mudhafu ilaihi mudhafan ila dhamirin aidin ila ma fihi al-alif wal lam, nahu maratu birrajuli dharibi ghulamihi. Marartu
birrajuli ad-dharibi gulamihi. An yakunal mudhaf, apa dia? An yakunal mudhaf, ha? An yakunal mudhafu ilaihi mudhafan ila dhamirin. An yakunal mudhafu ilaih, lafaz gulam diidafatkan, dia diidafatkan kepada dhamir, yang dhamir kembali kepada isim yang ada alif lam. Maratu birrajuli ad-dharibi gulami. Aku lalu di aku melalui lelaki yang memukul gulamnya. Gulam lelaki tu faham? Jadi semua ni boleh berhimpun alif lam dan juga idhafah. Alif lam dan juga idhafah. Ni, ada soalan? Sekejap. Soalan? Dia tak faham. Habis ya? Selesai majrurat. Majrurat selesai. Nanti akan masuk pula matan baru, babun ya'malu amala fi'lihi sab'atun. Ya'malu amala fi'lihi sab'atun. Jadi dalam bab yang akan bab yang akan datang ni, musannif rahimahullah nak sebutkan isim-isim yang beramal amalan fa'il. Dia isim tapi dia beramal amalan fa'il. Jadi dia ada syarat-syarat dia lah. Isim fa'il, masdar, isim fa'il, masdar, isim maf'ul. Lepas tu orang panggil isim fa'il. Itu kita akan tengok nanti. Dia yang mulakan dengan isim fa'il. Babun ya'malu amala fi'lihi sab'atun. Ismul fi'li kahayata wasah wawai bimakna wawai bimakna ba'uda waskut wa a'jab wala yuhdhaf wala yata'akhkhar an ma'mulihi wa kitaballahi 'alaikum muta'awwalun wala yubrazu dhamiruhu wa yujzamul mudhari'u fi jawabi talabi minhu nahu makanaki tuhmadi aw tastarihi wala yunsabu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.